أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time pada hari ini untuk terus kita menghargai kepada wahyu yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita teruskan berselawat semalam hari Jumaat, hari ini hari Sabtu terus kita berselawat dan terus berselawat kepada Nabi Muhammad yang berjuang, yang mendapat motivasi daripada surah Yunus, surah Hud dan surah-surah yang seterusnya yang kita ingin ulang kaji pada hari ini selepas kita melalui 6 halaman pada minggu ini. Alhamdulillah kita ingin meneruskan bersama pada hari ini ialah bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Ustaz Fazrul sihat ya? Ya, sihat. Ustaz Fazrul sebut selawat, dia nak selawat sikit boleh Ustaz? Ya, memang kita kena selawat pada Ustaz. Silakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq. Dapatkan yang original sikit Ustaz. Ya. Nak galakkan saja untuk sahabat-sahabat kita semua senantiasa lazimi salawat. Salawat ya. Salawat ini sebenarnya kalau daripada Allah berselawat kepada makhluk, itu tandanya Allah sedang memberi rahmat. Ya, kalau salawat kepada Nabi, ini adalah doa ya. Dan sebenarnya daripada bila Allah memberikan salawat kepada kita juga ataupun kita diberikan salawat, kita mendapat keampunan ya, mendapat keampunan daripada Allah SWT. Jadi bila kita banyak berselawat pada setiap masa, tuan-tuan ada masa je berzikir. Betul, dan selawat pun adalah zikir. Betul, ya, kerana kita mengingat pada Allah yang menghantar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita doakan. Bila tuan-tuan hari ini mulakan hari ini, kalau boleh di Facebook itu kita letakkan, saya doakan rakan saya, ahli keluarga saya untuk diberikan hidayah, diberikan rahmat oleh Allah. Subhanallah, itulah yang kita perlukan. Apatah lagi kalau kita pergi nanti Ustaz ya. Itu sebabnya doa bila kita dengar ada rakan-rakan kita yang pergi ya. Baru ni ada seorang anak yang kata maknya baru saja meninggal. Dan mak dia ketika di hospital kata mak ni nak balik nak tengok My Quran Time. Subhanallah. Maksudnya dia rindu kepada Al-Quran ya, bersama dengan tuan-tuan yang berada di online di depan kaca TV. Kita doakan kerana doa untuk orang lain ini Ustaz ya. Allah jawab untuk orang itu dan misliha kan, sama untuk kita, malah lebih baik daripada itu juga. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita ingin mengulang kaji halaman 219 hingga 224 Ustaz ya. Ya, betul Ustaz. Tapi kita bukan berdua sahaja, kita ada di online ya, bersama dengan Al-Fadil Ustaz Dr. Syafiq ya, di online daripada Ipoh, ya, dan kita mendapat maklumat untuk kita berhubung secara talian. Jadi kita nak cuba dengarkan suara Ustaz Dr. Syafiq. Assalamualaikum Dr. Syafiq. Hello, assalamualaikum. Okey, Dr. Syafiq ada masalah line di situ. Tak apa, kita mula dulu Ustaz ya. Kita mula dulu dengan warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita nak mulakan Dr. Syafiq ya dengan kita sama-sama melihat dahulu kepada ayat 93 daripada muka surat 219. Okey, jadi insya-Allah sementara kita tukar Dr. Syafiq kepada audio, kita dengar dahulu bacaan daripada ayat 93. Silakan Ustaz. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul, yang bahagia Fadhil Ustaz Dr. Syafiq.
di Ipoh sana. Ipoh Mali. Mali jauh tu ya. Jauh, Jadi Ustaz. mungkin tak boleh tengok video lah ni. Betul. Kita tengok dengar suara pun Panggilan okey dia, Ustaz ya, insya-Allah. Okey, kita doakan. Ya, dan juga sahabat-sahabat Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan dikasihi Allah Subhanahu taala sekalian. Ramai juga saya kira Ustaz bersama dengan kita ada puan Katifah Safar Ahmad, subhanallah, Finland. From Finland. Insya-Allah. Bersama dengan Al-Quran. Juga sahabat-sahabat kita di Malaysia, di Sarawak, di Sabah, seluruh Malaysia ada sahabat kita Puan Siti Awal sentiasa bersama dengan kita dan menitipkan doa buat kita dari Brunei Darussalam, juga sahabat-sahabat kita di Singapura, dan semua sekali lah mudah-mudahan Allah SWT terus kurniakan kesempatan dan kemudahan untuk bersama dengan Al-Quran. Jadi kita nak mulakan Ustaz ya. Ayat yang ke-93 Ustaz 93. Dia cabaran ni Ustaz kita kena baiki-baiki sikit. Tapi dia tak menghalang untuk baca Quran lah. Oh ya, teruskan. Cuma bunyi tu mungkin kena fokus sikit. Fokus sikit. Sebab kadang saya dengar semula pun Ustaz dia akan kurang jelas sikit. Betul. Tapi kena hati-hati kita dengar, fokus insya-Allah dapat dengar sebutan tu insya-Allah. Kita nak cuba ayat 93 ni, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, kita baca dengan bacaan mujawwad. Kita cuba dengan Hijaz insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, inilah bacaan daripada ayat yang ke-93. Dan sesungguhnya kami telah menempatkan Bani Israel di tempat kediaman yang bagus dan kami berikan mereka rezeki yang baik, maka mereka tidak berselisih kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan yang tersebut dalam Taurat. Sesungguhnya Tuhan kamu akan memberi keputusan antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan itu. Jadi ayat 93 ini Ustaz ya, cerita tentang Nabi Musa, ya, tentang Nabi Musa. Dan kalau kita lihat kepada surah Yunus ini, menguatkan identiti sebagai seorang yang beriman, dan sebagai salah seorang orang yang beriman ini, salah satunya dia menjaga diri dia dan mengajak orang lain. Ini konsisten dalam surah Yunus dan juga dalam surah Hud yang telah pun kita belajar 6 hari ini, iaitu bila seseorang itu makin beriman kepada Allah SWT, dia kuatkan dalam dirinya, dalam masa yang sama dia ingin juga mengajak orang lain untuk beriman. Mudahnya dalam surah Al-Asr Ustaz, illal ladzi na'amanu, itu yang uhkimat, yang pendek. Yang pendek tuan-tuan, illal ladzina amanu, kecuali mereka yang ramai-ramai beriman. Tetapi proses macam mana nak jadi orang yang ramai-ramai beriman, amanu itu dalam bentuk plural jamak, maka perlu ada proses untuk mengajak ramai orang kepada keimanan. Dan bercakap tentang mengajak ke arah keimanan ini bukanlah semudah itu Ustaz ya. Ada cabaran. Ajak Firaun untuk beriman, mereka kalau dalam ayat yang ke-90 sebagai ulang kaji kita, Firaun dan juga tentera-tenteranya itu baghyan wa adwa, ayat 90 ya, sebelum kita baca tadi, iaitu ayat yang 90, baghyan wa adwa. Maksudnya apa? Dia melampau dan juga bermusuh. Betul, Sas. Memang dia nak bermusuh je dengan Nabi Musa, dengan orang-orang yang beriman. Pasal apa? Pasal sebenarnya mengganggu kepada kehidupan dia. Dia rasakan bahawa saya ada kuasa,
buat apa kamu nak kacau? Padahal sebenarnya punca kuasa sebenar-benarnya adalah daripada Allah Al-Aziz yang perlu kita serahkan. Jadi ini yang berlaku, dan ayat 93 Ustaz baca sebentar tadi. Yes, Allah dah bagi dah kepada Bani Israel ini. Nabi Musa ajak kepada beriman, tetapi bila dah diberikan mubawwa sidqa, tempat tinggal yang benar, dan kemudian diberikan rezeki, tapi lepas tu dia bertelingkah Ustaz. Bertelingkah. Yang pelajaran untuk kita dalam kita membina iman ini, kita kadang-kadang akan ada perbezaan kefahaman. Dari segi apa? Dari segi ilmu, dari segi bayinat, dari segi hujah-hujah. Tetapi jangan sampai kita ini bertelingkah. Telingkah yang membawa pada perpecahan. Betul. Beza tu biasalah Ustaz, pasal saya belajar daripada tempat lain, Ustaz belajar tempat lain, tuan-tuan belajar daripada tempat lain. Tetapi jangan sampai kita berpecah. Berbeza biasa Ustaz kan. Kalau dalam bacaan pun ada qiraat katanya Ustaz ya. Betul. Taranum beza, qiraat beza, cerita sikit Ustaz. Okey Ustaz, maksudnya dalam bacaan kita pernah pun berlaku Ustaz, maknanya perbezaan. Jadi sahabat kata kamu baca tak betul ni, saya punya bacaan lagi betul. Dia kata tak, saya punya yang lagi Rasulullah kata betul dan sebagainya. Tapi Nabi kata semua betul. Sebab ada bacaan daripada Kufah lain bunyi dia, Basrah lain bunyi dia. Dia macam kita slang cakap lah Ustaz. Tak, Kedah mungkin panggil ayak. Kan. Kalau KL ataupun Kuala Lumpur ni mungkin panggil air. Cakapun saya Terengganu panggil water. Masya-Allah. Tak ada lain macam bunyi. Tak, maksudnya nak sebut sini berbeza tapi sama sahaja. Betul. Tapi jangan bergaduh pula. Tak, yang betul ni tak. Betul. Kan. Begitu juga dengan bacaan kita ada qiraat. Kalau yang kita baca sekarang ni menurut qiraat Hafsun an Asim. Kita baca Maliki Yaumiddin dengan dua harakat. Panjang sikit Ada sahabat-sahabat kita di negara-negara lain, negara Arab khususnya, mereka kadang-kadang menggunakan qiraat yang lain, cara bacaan yang lain. Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Mungkin dia guna qiraat Warsh contohnya, kan, ataupun Hamzah dia ada saktah pula. Saktah macam mana? Saktah ni dia berhentikan seketika bacaan tu tanpa dia mengambil nafas. Contoh kan, wadduhi wallaili idza saja. Contoh ma wadda'aka rabbuka wa ma qali walal akhiratu khairul laka minal uli. Contoh dia bunyi apa tu, bunyi le pula, itu le satu, dia ada pula saktah, berhenti macam tu. Kalau warshun lain pula Ustaz, kan. Contoh wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wala la mana pula ni awak baca Quran ni. Dia bergaduh dah. Padahal itu qiraat warshun contohnya. Wala la akhiratu khairil laka minal ula. Allahu akbar. Jadi ada banyak cabang dia. Dia tak boleh bergaduh. Betul. Yang mustahil sekali belajar. Terus mencari ilmu, terus jangan bertelingkah tadi itulah Ustaz, dapat ilmu. Kalau kadang-kadang pasal kita ada satu ilmu, betul Ustaz, ada lagi banyak lagi ilmu, kita bertelingkah. Kita tahu sikit je Ustaz. Sikit je. Kan? Itu sebabnya Ustaz kita nak bersama dengan Fadil Ustaz Dr. Syafiq yang berada di online sekarang ini. Kita nak bertanya soalan kepada Dr. Syafiq bila merujuk kepada ayat 93 ini. Tuan-tuan kalau perasan ada istilah famakhtalafu hatta ja'ahumul ilm. Tetapi ada ayat lain misalnya bila Allah nyatakan tentang ikhtilaf ini, bertelingkah ini, hatta ja'ahumul bayyinat, kan. Kalau contohnya dalam surah Ali Imran contohnya bercakap tentang ada orang yang bertelingkah selepas datang bayyinat. Jadi kalau terus kita nak bersama dengan Fadil Ustaz Dr. Syafiq untuk menjelaskan apa beza di antara hatta ja'ahumul ilm dan juga hatta ja'ahumul bayyinat. Silakan Dr. Syafiq. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin. Amma ba'd. Yang saya kasihi lagi saya hormati kepada Al-Fadil Murtul Pak Fazrul, kepada Cik Gizi, yang saya sangat rindui untuk bertemu bersama di studio, tetapi tekanan daripada keadaan ini kita tak dapat bersama. Apapun alhamdulillah yang jauh mendekatkan kita dengan internet. Walaupun begitu ada kekangan-kekangan tertentu
sehingga mungkin wajah tidak kelihatan. Apapun Ustaz Fazrul ya, dengar suara saya Ustaz Fazrul? Dengar, teruskan. Baik. Berkaitan soalan yang ditanyakan kepada saya berkaitan dengan ayat daripada surah Yunus. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ. Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Bani Israel. Kalau kita tengok rentetan kisah ini sikit ya sahabat-sahabat, kita undur sikit ke belakang. Setelah Allah lihatkan di depan mata mereka bagaimana Fir'aun dikekalkan jasadnya tanpa roh, mati. Sedangkan semua orang menganggap Fir'aun adalah Tuhan. Tetapi saat dia tenggelam pada air, Allah Ta'ala kekalkan tubuh badannya. Lalu mereka pun meyakini bahawa Fir'aun bukan Tuhan, dia adalah manusia, dia boleh mati. Lalu selepas mereka selamat daripada kejahatan Fir'aun, Bani Israel ini dikurniakan oleh Allah dengan nikmat yang banyak. Di antara nikmat yang mereka bawa adalah mubawwa'a sidqin, iaitu mereka ditempatkan di tempat yang sangat baik. Para ulama tafsir mengatakan, ada yang menyatakan itu adalah tanah Palestin dan ada yang menyatakan Mesir dan juga Syam. Tetapi ramai di kalangan para ahli tafsir mengatakan itu adalah bumi Palestin yang memiliki kesuburan dan buah-buah yang amat ranum. Wa razaqnahu minat thayyibat. Lalu Quran mengatakan famakhtalafu hatta ja'ahumul ilm. Di sini menarik sekali, para ulama membincangkan perkataan famakhtalafu, mereka tidak berselisih. Ada dua yang kita boleh datangkan. Pertama, mereka tidak berselisih tentang nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Okey, tetapi ini agak jauh. Tetapi ramai ulama tafsir mengatakan mereka tidak berselisih terhadap kebenaran Nabi yang akan datang pada akhir zaman, sebagaimana yang telah dibicarakan oleh Nabi Musa, dikatakan oleh Nabi Isa. Okey, Rasulan min ba'di ma ja'a ismuhu Ahmad, akan datang kepada kamu seorang nabi namanya Ahmad. Mereka semua meyakini dan tak ada khilaf bahawa akan datang kepada mereka seorang nabi. Okey, hatta ja'ahumul ilm, sampai datang kepada mereka akan ilmu. Ilmu di sini bila datang pengetahuan kebenaran nabi itu telah pun datang, Al-Quran telah pun turun di dalam bahasa Arab yang bukan bahasa mereka. Pada saat itu mereka pun berpecah dan berkhilaf. Sebelum tu mereka okey, terima Nabi akan datang, ada betul Nabi akan datang akhir zaman bersama dengan kita, membantu kita. Tetapi bila datang kebenaran, Al-Quran datang menceritakan Nabi Muhammad SAW adalah Nabi akhir zaman, mereka jadi berpecah. Mereka berkhilaf pula terhadap kebenaran tersebut. Mereka mendustakan Nabi tersebut. Tetapi dalam ayat yang lain, sebagaimana soalan yang ditanyakan kepada saya oleh Ustaz Azrul tadi, bahawa ayat lain menyebutkan hatta ja'athumul bayyinat. Sebenarnya dalam Al-Quran ada 3 versi. Ada ja'ahumul ilm, ada ja'athumul bayyinat, dan ada ja'athumul ilm. Okey, ada ja'athumul ilm. Okey, bila disebutkan bayyinat, maka kisah banyak menyebutkan tentang hujah dan juga mukjizat. Hujah dan mukjizat. Ustaz Fazrul, kalau saya nak mudahkan kefahamannya, ilmu maknanya maklum. Artinya apa yang telah mereka ketahui dalam akal mereka akan datang seorang nabi. Tetapi bayyinat apabila berlakunya penghujahan, apabila dizahirkan mukjizat, maka datang kepada mereka mukjizat dan mereka mengingkari perkara tersebut. Wallahu a'lam. Itu sedikit saya punya respon terhadap perbezaan antara bayyinat dan juga al-ilm yang digunakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Baik, terima kasih diucapkan pada Fadil Ustaz Dr. Syafiq menjelaskan tadi beza di antara bila datang ilm dan juga bayyinat. Satu adalah maklumat Ustaz ya, maklumat tentang kebenaran akhir zaman, ada rasul, dan bila datang ilm itu daripada al-Quran, mereka tak terima. Mereka tahu dah ada rasul hujung zaman. Tetapi bila yang datang ini daripada kalangan Arab ya, bukannya di kalangan mereka, maka mereka bertelingkah. Bertelingkah itu kerana apa? Kerana nampak di sini seperti Dr. Syafiq, adakah mereka bertelingkah ini kerana ego, kerana sombong ke? Pasal apa mereka bertelingkah padahal dah dapat dah kebenaran ilmu tersebut? Kalau boleh dijelaskan sedikit lagi. Baik, terima kasih Ustaz Azrul ya. Disebutkan dalam banyak ayat yang lain, Allah Ta'ala dia sebut ja'ahumul ilmu, ada sebut baghyan bainahum. Biasanya diguna baghyan bainahum.
Baghyan bainahum, kerana kesombongan dan ketidaksetujuan mereka di atas kedudukan mereka yang akan terancam bila Nabi itu ternyata adalah bangsa Arab dan Quraisy bukan di kalangan Bani Israel. Subhanallah, Bani Israel ni ataupun kita kata golongan yang terlanak sebahagian daripada mereka ataupun yang degil di kalangan mereka ini sudah melihat bukti jelas depan mata. Laut terbelah, manna wa salwa dapat, itu dan pelbagai tanda-tanda kebesaran Allah daripada mukjizat para nabi. Tetapi apabila ternyata yang mereka inginkan penyelamat mereka di akhir zaman itu di kalangan mereka dan Allah menghendaki bukan apa yang mereka kehendaki, baghyan bainahum pun terhasil. Sifat kesombongan, kejahatan, murah, pelampauan dalam diri mereka menjadikan mereka tak menerima kebenaran. Sebab itu Nabi ingatkan kepada kita, al-kibru batarul haq. Kesombongan itu apabila kamu menolak kebenaran saat datang kepada kamu. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Okey, Dr. Syafiq, sebenarnya bila cakap tentang istilah baghyan tadi itu, pada ayat 90, baghyan itu dikaitkan dengan Firaun dan juga tentera-tenteranya. Tetapi bila tadi Ustaz Dr. Syafiq menyatakan bahawa selepas dia datang ilmu, datang bayinat, kerana apa mereka ini masih bertelingkah kerana ada baghyan. Dia seperti Bani Israel ni dia terserap teknologi Firaun pula macam tu. Komen daripada Dr. Syafiq. Ya, kalau sebab itu nanti disamakan kembali kepada Quraisy juga ada sifat yang sama. Jadi kalau tanyakan, saya bersetuju dengan itu. Sebagaimana Firaun setelah melihat kebenaran Nabi Musa dan Bani Israel melihat mukjizat tenggelamnya Firaun, manna wa salwa, nanti Quraisy setelah melihat kebenaran Nabi di akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tetap dengan baghyan mereka itu tidak menerima kebenaran tersebut. Allahu a'lam. Terima kasih diucapkan pada Dr. Syafiq Ustaz ya. Sebenarnya daripada Firaun boleh pula perangai dia tu pergi pada Bani Israel dan Bani Israel pindah kepada musyrik Mekah dan dia boleh je pindah kepada orang beragama Islam kalau tidak mengambil aim dan bayinat ini sebagai sumber tertinggi Ustaz ya. Jadi ini pelajaran yang subhanallah ya. Kita nak baca ayat 98 pada muka surat 220 meneruskan perbincangan kita. Silakan Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Subhanallah, walaupun tak dapat melihat wajah doktor tapi penerangan ilmunya subhanallah jelas. Ramai sekali sahabat-sahabat kita komen di Facebook. Subhanallah, penerangan yang sangat-sangat baik daripada Fadil Ustaz Dr. Syafiq. Kita nak terus baca Ustaz ya. Sempat kita baca satu ayat ke 98 Ustaz ya, ataupun kita nak baca selepas ini Ustaz. Okey, boleh Ustaz. Cuma apa yang kita nak ingatkan pada tuan-tuan yang berada di Facebook, sila kongsikan apa pelajaran daripada audio. Tadi kita dengar sahaja pun jelas, kongsikan di Facebook, nanti kita akan bacakan balik kerana ini adalah slot untuk kita ulang kaji bagi tuan-tuan yang mungkin pertama kali dengan My Quran Time ataupun tertinggal 6 halaman sebelum ini. Paling kurang kita dah tahu dah bahawa sebenarnya surah Yunus adalah surah untuk mengingatkan pada diri, jangan melampau, jangan dengki, jangan berbuat sombong setelah nampak kebenaran. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Alhamdulillah. Bermula Hijaz itu hujungnya tinggi. Contoh Ustaz Fazrul. Contoh ya. Murattal Hijaz. Sebab ada sahabat kita Puan Ramlah
slowly ustaz baca tu nak belajar taranum juga dia kata. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang saya kasihi dan hormati sekalian, dalam kesempatan di My Quran Time ini saya dan kadang bersama dengan Ustaz Tirmizi kita berkongsi saja ustaz. Kita maklum kita akan baca dengan taranum apa. Jadi kita tak sempat nak hurai ustaz macam mana hujungnya tinggi ke rendah ke, berodah dia macam mana kan. Jadi saya kalau saya bertanya pada saya secara peribadi, saya nak mengesyorkanlah kepada sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, kalau saya sendiri dan Ustaz Tirmizi sendiri memang kita ada berkongsi tentang ilmu taranum ini di setiap pagi ustaz. Setiap pagi tak apa ustaz, kita sabarkan majlis ilmu kita pagi. Boleh ikuti setiap pagi bersama kami belajar Al-Quran atau belajar taranum dan juga tadabbur. Maksudnya pukul 12 ini hasilnya tu ustaz terus bagi je lah. Betul ya? Tapi kalau nak belajar tu nak belajar teruskan belajar, cari guru lah. Betul Ustaz, cari guru. Jadi insya-Allah kita sama-sama insya-Allah. Terima kasih juga kepada Puan Ummi Kalsum, Puan Ummi Hanum from Canada. Daripada Kanada selalu juga bersama dengan kita dalam My Quran Time ini. Terima kasih dan juga sahabat-sahabat kita yang lain insya-Allah. Jadi Ustaz Fazrul, saya nak baca tadi ustaz minta atau ke ustaz baca? Teruskan ustaz. Ayat 98. Ayat 98 pasal kita di surah Yunus tak lengkaplah kalau betul, kita tak berkenalan dengan mengulang kaji balik kisah apa yang Allah nak beri perhatian tentang Nabi Yunus yang menjadi tajuk bagi surah kita pada kali ini. Jadi silakan ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, jom kita baca ayat yang ke-98. Permulaan tadi saya baca dah dengan cara mujawwad ataupun bacaan tahqiq ustaz, lambat. Yang ini kita cuba baca murattal pula. Mungkin bacaannya secara tadwir ataupun tartil. Jom kita baca ayat 98 murattal Hijaz insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 98 daripada surah Yunus, ayat yang pada muka surat 220 saatnya. Maka mengapa tidak ada penduduk satu negeri pun yang beriman lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus. Ketika mereka iaitu kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan daripada mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia dan kami berikan kesenangan kepada mereka sehingga waktu tertentu. Jadi terus saja kita ingin bersama dengan Fadil Ustaz Dr. Syafiq untuk kita melihat kepada kisah ini. Menarik Ustaz ya, pasal berkaitan dengan Nabi Yunus ketika berdakwah itu, kemudian beliau keluar daripada kawasan tanpa minta izin daripada Allah Subhanahu taala. Orang kata merajuk kot. Kalau tepat nanti Ustaz Dr. Syafiq akan betulkan. Adakah itu kerana Nabi Yunus keluar itu yang menyebabkan kasyafna azab pada kaumnya itu terhalang, ataupun kerana iman, ataupun kerana apa sebenarnya yang menyebabkan azab itu terhalang, yang kita pun harapkan formula jawapan ini untuk kita apply aplikasi sekarang ustaz ya, di mana kita nak kalau boleh Allah jauhkan kita daripada pelbagai ujian azab. Silakan doktor. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada kedua panel yang sangat saya hormati. Dan teringin sangat untuk bertemu kembali bersama keduanya. InsyaAllah ta'ala kita tengok bersama ayat yang dibacakan oleh Ustaz Fazrul tadi dan dibacakan Ustaz Tirmizi. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha. Pelajaran ini besar sangat. Ini menunjukkan orang yang beriman ketika berada di atas muka bumi ini, kalau dia beriman,
kalau masyarakat beriman, kalau negeri itu beriman penduduknya, kalau negara itu beriman penduduknya, mereka akan mendapat manfaat duniawi ketika di dunia dan akan mendapat manfaat ukhrawi di dalam syurga nanti. Itu satu poin sebelum kita masuk Nabi Yunus. Maka kisah Nabi Yunus alaihissalam yang dinamakan namanya sangat terkenal dengan Yunus ibn Matta yang berasal daripada daerah Ninawai, iaitu di Mosul, kalau dalam hal ini di Mosul, di Iraq, di sebuah negara Iraq. Satu tamadun lama yang sangat tua. Nabi Yunus alaihissalam berdakwah kepada kaumnya dengan pelbagai riwayat. Ada riwayat menyebut selama 9 tahun seperti mana yang dinyatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Dan banyak ulama tafsir pula menyatakan lebih 30 tahun dia berdakwah, mengajaknya bertauhid, mengabdikan diri kepada Allah. Jangan menyembah berhala, jangan syirikkan Allah. Tetapi kaumnya tidak mengindahkan ajakan Nabi Yunus. Sedangkan mereka tahu Nabi Yunus seorang yang memiliki akhlak pribadi yang baik, bercakap benar, tidak pernah berdusta. Tetapi apabila sampai ke satu saat Nabi Yunus melihat kaumnya memang tak nak dengar dah apa mereka kata. Tak nak terima dah apa yang mereka cakap. Mereka mendustakan Yunus. Seolah-olah istilahnya sampailah kepada Ya'as. Ya'as ni kita tak nak terjemahkan putus asa bagi seorang Nabi. Mungkin perkataan Ustaz Azhar tu merajuk tu nampak agak okey sikit lah. Kan? Maknanya, sampai kepada keadaan dia tengok agaknya kaum ni dah tak nak terima dah. Lalu Nabi Yunus memberikan ancaman kepada mereka akan turunnya azab kalau mereka kekal kepada kufran. Ini menurut sebagian ahli tafsir. Lalu Nabi Yunus alaihissalam bersiap-siap dengan barang-barangnya untuk keluar daripada daerah ataupun kampungnya. Dan pada saat itu mereka melihat bahawa di kalangan mereka ada yang tersedar. Dia kata, ingat, Yunus tak pernah berbohong. Kalau dia katakan azab akan turun, pasti akan turun. Pada saat itu, ada beberapa kitab tafsir yang menyatakan bahawa langit berubah keadaannya. Seperti agak kegelapan. Awan agak berubah menjadi gelap. Pada saat itu, mereka semuanya keluar, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada di kalangan mereka yang ingatkan mereka, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali kepada Allah, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Panggil balik Yunus AS untuk datang kepada kita. Tuan-tuan, dikatakan sebagai ahli tafsir, saat itu semua penduduk kampung beriman. Semua penduduk kampung beriman. Dengan itu, kasyafna anhumul azab al-khiz. Kami pun palingkan, kami pun tolakkan azab itu daripada turun kepada penduduk kaum Nabi Yunus alaihissalam. Sebab kalau kita ambil kaedah asas Al-Quran ni, dia tidak pernah terpisah daripada sudut susunan binaannya. Susunan binaannya tidak terpisah. Artinya setiap kisah dalam Quran, setiap ayat, setiap surah memiliki hubungan dengan yang lainnya dengan hubungan yang sangat kuat. Sekarang apa kita nak kaitkan? Cuba tengok kisah Fir'aun. Sebelum kisah Fir'aun, kisah Nabi Nuh. Kalau kita tengok Nabi Nuh, ada kisah Nabi Nuh. Kisah Nabi Nuh, mereka dihanyutkan dengan banjir yang besar. Habis semuanya, hancur. Kisah Fir'aun dan kaumnya habis. Hanyut. Tak diselamatkan lagi dah. Tetapi Nabi Yunus alaihissalam dan kaumnya saat azab nak datang, tetapi mereka diselamatkan. Apa bezanya? Di sinilah pelajaran besar untuk kita ambil pelajaran kepada semua orang. Saya menyeru kepada diri saya sendiri, kepada semua yang mendengar, kepada semua penduduk negeri dan negara kita, untuk kita faham dengan baik. Selama azab Allah belum turun kepada kita, maka iman itu bermanfaat. Fir'aun dan kaumnya, ketika mana laut dah tenggelamkan mereka, barulah Fir'aun mengatakan, qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu Israel. Ayat 90 surah Yunus. Dia dah sampai roh dekat Al-Qum dah. Baru dia kata, aku beriman dengan Allah Ta'ala. Dengan Tuhan yang diimani oleh Nabi Bani Israel. Waktu tu imannya tak bermanfaat. Begitulah kaum Nuh. Dah banjir besar apa semua. Baru mereka agaknya menyesal. Tak bermanfaat. Tetapi kaum Nabi Yunus, ketika azab belum mengenai mereka, baru tanda-tanda nak datang, mereka pun beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fakashafna anhumul azab. Apa pelajarannya? Selama seorang manusia itu belum rohnya itu keluar daripada kerongkongnya ataupun lehernya, ataupun kita kata rongga lehernya keluar daripada tubuhnya, atau kiamat belum berlaku, iman mereka insya-Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi saat mereka dah melihat tanda, ketika roh keluar daripada tubuh ataupun sampai ke leher, matanya dah melihat alam selain daripada alam dunia ini, pada saat itu mereka pun yakin dan beriman. Allah Ta'ala tidak menerima iman mereka. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Allah menerima taubat seorang hamba malam yugharrir,
selama rohnya itu tidak sampai kepada kerongkong mereka. Jadi pelajaran besar kepada kita semua, wahai penduduk negeri dan negara saya, kepada penduduk tempat kita, untuk kita jadi benar-benar orang beriman dan bertakwa, lalu Allah akan turunkan keberkatan selain azab tidak akan turun kepada mereka. Ini berdasarkan firman Allah, kalau tak silap saya dalam surah Al-Ma'idah, tak Tirmizi mungkin boleh betulkan kami ya. Itu amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Artinya apa? Iman penduduk kampung, iman penduduk masyarakat, iman penduduk negeri dan negara menyebabkan keberkatan dan rahmat Allah Ta'ala itu akan turun kepada seseorang. Baik, terima Iman kasih. dan keberkatan turun kepada orang. Baik, terima kasih diucapkan Dr. Syafiq ya, bercakap tadi tentang bila seseorang itu belum lagi nyawanya sampai di di kerongkong. Maksudnya masih lagi Allah beri peluang untuk kita beriman ya, dan menariknya ialah kalau zaman dahulu azab itu nampak depan mata ya, itu dah kira lambat dah tu, dah kira lambat. Kalau zaman sekarang ni Dr. Syafiq tadi cakap sampai ke kerongkong kan, ada ke azab lagi macam zaman dahulu? Ini nak tahu jugalah kan, pasal zaman Firaun, zaman Nabi Nuh tu azab kat sana banjir dan sebagainya. Tapi zaman sekarang ni ada orang kata pandemik ni azab kot, betul ke? Masya-Allah. Baik. Okey, terima kasih. Soalan dia, Razal. Okey, baik. Ya. Okey, sebelum saya jawab sikit soal itu, Nabi SAW pernah berdoa kepada Allah, okey, supaya umat ini tidak dihancurkan atau dihapuskan secara keseluruhannya. Maksudnya apa? Ada kaum-kaum terdahulu yang bila azab turun habis semua. Tinggal sikit satu dua. Okey, Nabi Nuh pernah berdoa, minal kafirina dayyara, jangan tinggal satu pun orang kafir di atas muka bumi ini. Tetapi Nabi SAW pernah minta kepada Allah agar umat ini tidak dihapuskan semuanya sekaligus. Kalaupun berlaku macam tsunami, ada daerah kena itu, kena ini, itu mungkin ingatan-ingatan daripada Allah Azza wa Jalla kepada satu penduduk kaum untuk kita mengambil manfaat dan pelajaran daripadanya. Jadi boleh berlaku kemungkinan sama ada musibah-musibah yang melanda kepada negeri dan negara, mungkin boleh jadi disebabkan daripada kekufuran seorang ataupun kemaksiatan yang berleluasa. Itu boleh jadi asbab, satu daripada asbab. Cuma kita tak boleh nak klasifikasikan ini adalah sebab ini, kerana kita tak tahu apa yang berada dalam pentadbiran Allah Subhanahu Wa Taala dan berada dalam ilmunya dan kehendaknya. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada Dr. Syafiq, harapnya dengan penerangan tadi jelas Ustaznya. Selagi nyawa kita belum sampai ke sini, ini peluang untuk kita beriman dan kita jauhkan daripada azab. Yang penting kita jauh daripada azab. Lepas tu keluarga kita, kemudian organisasi kita, orang dekat kita. Kalau boleh sampai negeri dan negara ini juga terhalang daripada azab, memanglah tak dihancurkan sekaligus macam orang dulu Ustaz ya, tetapi kita tahu bahawa yang penting kita tidak mahu di sini kena azab, dan juga apatah lagi kalau sampai di akhirat nanti lagi perkara itu memedihkan. Jadi kita berada di penghujung surah Yunus dan kita ingin terus Ustaz ya pada surah Hud. Kita nak baca daripada ayat yang ke 11 sebenarnya. Surah Hud ini adalah pasangan kepada surah Yunus. Jadi ceritanya ada bersambung. Kita nak lihat dahulu psikologi yang telah disentuh dalam surah Yunus juga ada disentuh pada ayat yang ke-11. Nak minta Ustaz baca. Lepas ini kita nak berborak-borak ya, ulang kaji dengan Ustaz Dr. Syafiq kita. Silakan Ustaz. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, Al-Fadil Ustaz Dr. Syafiq. Saya tertarik tadi Ustaz Dr. Syafiq ada kongsikan baginda Nabi SAW tidak mendoakan agar dihancurkan semua umat. Dan teringat juga kisah di Taif yang berlaku di bumi Taif kan, bagaimana dua gunung yang ditawarkan untuk menghempap atau menghancurkan penduduk di Taif ketika itu. Bahkan Nabi SAW berkata, jangan, barangkali mungkin saat ini mereka menjadi penentangku, tapi mungkin zuriat keturunan mereka satu hari nanti menjadi pembela kepada agama yang aku bawa ni. Subhanallah, begitu sifat dan juga kasihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kita. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kita nak baca ayat yang ke-11 Ustaz ya. Yang ke-11 di halaman 222 surah Hud. Kita cuba baca dengan bacaan mujawwad nahwan insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك
أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat ke-11, kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan amal soleh, mereka beroleh keampunan dan pahala yang besar. Memberi peringatan kepada kita, ada orang yang diberikan rahmat, ditarik, dia jadi putus asa, dia jadi makin jauh daripada Tuhan. Dia diberikan cabaran hidup, kemudian diberikan nikmat, kemudahan selepas itu yang banyak, dia sombong Ustaz ya. Tetapi yang tidak akan mudah putus asa, tidak mudah jauh daripada Tuhan ketika susah, dan tidak mudah sombong ketika makin senang adalah orang yang sabar dalam ayat ini Ustaz ya. Jadi terus kita nak bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Syafiq ya, dalam masa kita beberapa minit ini untuk doktor menerangkan kepada kita, di sini tidak ada illal ladzina amanu. Tadi surah Yunus cakap tentang amat berharganya iman ya, untuk mengelakkan daripada kasyafna anil azab ya, daripada azab. Tetapi di sini Allah tidak letakkan illal ladzina amanu yang biasa kita dengar illal ladzina amanu, tapi di sini illal ladzina sabaru. Silakan Dr. Syafiq. Terima kasih Fadil Ustaz. Kita bersama melihat ayat ke-11, tetapi saya mengajak kepada semua untuk renung ayat ke-9 dan ke-10. Kerana ayat ke-9 dan ke-10 memberikan faham kita kenapa ayat ke-11 menggunakan illal ladzina sabaru. Okey. Ayat yang ke-9 menyebutkan bahawa manusia itu secara tabiat asasnya, kalau mereka mendapat rahmat, kemudian kami cabut rahmat tadi, kesenangan tadi kami cabut, mereka jadi orang yang sangat ingkar dan putus asa kepada Allah Ta'ala. Dan mereka ini pula, kalau kami berikan nikmat yang banyak setelah mereka susah, mereka lupa daratan pula, sombong pula jadinya. Lalu Quran mengatakan, tapi ada satu golongan yang tak ada sifat ini, illal ladzina sabaru. Mereka yang di dalam hati mereka, jiwa mereka ada satu sifat, namanya sifat sabar. Sabar ni saudara-saudara ditarifkan oleh para ulama dengan habsun nafs, iaitu dia boleh menahan diri mereka, dia tahan. Maknanya kalau Allah Ta'ala uji dengan sesuatu, dia tak istilahnya tak mengkritik Tuhan, dia tak terkawal jiwanya, dia tahan, dia kata ya Allah, ujian ini aku sabar, hadapinya dengan baik. Jadi itu orang yang sabar, habsunah. Kalau dia nak marah pun dia boleh tahan diri dia, maka as-sabr. Allah Ta'ala menyebut orang yang kalau kami beri nikmat dia syukur, dan kalau kami berikan ujian dia tak melatah, itulah golongan orang sabar. Hanya orang sabar saja boleh menjalani itu. Saya teringat dengan sebuah hadis Nabi SAW. Baginda bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, in asabahu sarra'a syakar wa hamidallah, wa in asabahu dharra'a sabar wa hamidallah. Aku amat kagumnya urusan orang beriman itu. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua seperti mereka. Amin. Amin. Iaitu mereka ini apabila ditimpa, diberikan suatu nikmat, mereka menjadi orang yang sangat syukur pada Allah dan memuji Allah terus, tidak berhenti. Nikmat tidak melarikan dia dari menjadi orang yang lalai. Nikmat tidak merubah jati diri dia. Dan apabila mereka diuji, wa in asabahu dharra, kalau mereka ditimpa suatu kemudaratan, mereka bersabar, tabah, teguh, tahankan jiwanya, tak marah Allah, tak kritik Allah. Okey, dia tidak melatah, tetapi dia bersabar, wa hamidallah, dia terus memuji Allah. Kalau datangnya musibah, dia sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma khlifni khairan min hadha, ya Allah gantikan dengan yang lebih baik. Dia sabar. Dan Quran tidak hanya mengatakan mereka sabar, wa amilus solihat, dan mereka juga termasuk di kalangan orang yang terus melakukan amal soleh. Ada orang di kalangan kita yang kalau diuji dengan contoh kematian anak ataupun perniagaannya jatuh muflis, terus tak pergi masjid. Kalau Allah naikkan perniagaannya, okey, dia seronok bangga buat kenduri, doa selamat, sembelih kambing, sembelih unta, sembelih lembu. Tidak, orang yang beriman dengan sebenar-benar iman, mereka bersifat dengan sifat sabar kepada Allah Azza wa Jalla dan istiqamah melakukan amal soleh apa juga keadaan yang Allah takdirkan kepadanya. Kerana kita tahu tabiat kehidupan dunia akan ada sedih dan suka, ada kekurangan dan ada kelebihan, ada sakit, ada sihat. Orang yang beriman memahami tabiat ini, lalu dia menjadi orang yang sabar dalam menjalani semua
rencah-rencah kehidupan di atas muka bumi ini dan kekal istiqamah melakukan amal soleh. Subhanallah, Allah jadikan bagi mereka ulaika lahum maghfiratun. Bagi mereka akan ditutupkan segala kesalahan-kesalahan mereka, wa ajrun kabir, dan bagi mereka pahala yang besar. Macam orang bertakwa yang difirmankan dalam suratul Mulk. Okey, bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Bagi mereka keampunan dan ganjaran pahala yang besar. Terima kasih Dr. Syafiq atas penerangan sebentar tadi. Ustaznya, maksudnya bukan sekadar iman, tapi iman itu dibekalkan ataupun ditunjukkan dalam bentuk sabar ketika menghadapi kesenangan ataupun kesusahan. Terutama kita di zaman pandemik ini, kita doa pada Allah Ustaznya agar Allah beri kekuatan pada kita, jaga seperti ayat 9, 10, 11 ini, agar Allah beri keampunan dan ganjaran yang besar. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jelas dan padat terus penerangan daripada Fadil Ustaz Dr. Syafiq. Jazakumullah khairul jazak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Ampunkan dosa kami ya Allah, ampunkan dosa mak ayah kami ya Allah, muslimin dan muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan kami hamba-Mu, hamba-hamba yang tatkala menadi kurniakan nikmat daripada-Mu, tidak menyebabkan kami lari jauh daripada-Mu ya Allah. Akan tetapi ya Allah, jadikan kami ini hamba-Mu yang semakin sujud patuh kepada-Mu atas nikmat kurniaan pemberian-Mu ya Allah. Dan juga ya Allah, jadikan kami ini hamba-hamba-Mu yang mana di saat ditimpa musibah atas kami, jadikan kami ini hamba-hamba yang tidak mudah berputus asa dan juga tidak mudah jauh daripada-Mu, bahkan terus dan terus memohon keampunan dan juga pertolongan daripada-Mu ya Allah. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal judhami wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tarmizi. Terima kasih diucapkan Fadil Ustaz Dr. Syafiq di online sekarang ini yang mencerahkan beberapa halaman kita Ustaz ya, agar kita terus menjadi orang yang sentiasa bersabar, beramal soleh, terus beramal untuk mendapat keampunan dan juga ganjaran yang besar, kerana di sini ganjaran yang kecil. Sampai di sana nanti ganjaran besar. Inilah yang kita ingin bina mindset dalam masyarakat kita dengan tabung gerakan Al-Quran sebagai satu ruang. Tuan-tuan boleh menyumbang ya. Ada yang tanya masih adakah lagi ruang untuk menyumbang? Masih ada. Teruskan menyumbang tuan-tuan, kerana kita akan manfaatkan sumbangan tuan-tuan ini untuk kita sama-sama menaikkan nilai yang ada dalam Al-Quran. Jangan diangkat lebih tinggi daripada Quran itu nilai-nilai selainnya. Kita insya-Allah akan terus bersama, dan jangan lupa tuan-tuan menjaga keselamatan, kesihatan masing-masing. Tahniah diucapkan pada semua yang sudah pun mendaftar, yang sudah pun nak bersedia diberikan vaksin ya. Kita doakan kesihatan dengan kebergantungan tawakal kita benar-benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu lagi dalam My Quran Time, baca, faham, amal insya-Allah.